Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Ustazah harap anak-anak semua berada dalam keadaan yang sihat. Okay, untuk minggu ini, kita akan masuk pelajaran ketiga. Tajuk dia Peristiwa Selepas Kelahiran Nabi Muhammad. Okay, dalam pelajaran sirah, pelajaran yang pertama, kita belajar peristiwa sebelum kelahiran Nabi. Okey, yang tajuk yang kedua, peristiwa semasa kelahiran Nabi. Okey, Ustazah ulang semula sedikit pelajaran yang kedua tu sebelum masuk pelajaran ketiga ni. Okey, pada pelajaran kedua tu, peristiwa semasa kelahiran Nabi. Okey, pada pelajaran kedua, anak-anak mempelajari bila masa Nabi dilahirkan, di mana Nabi dilahirkan. Okey, situasi ataupun keadaan macam mana Nabi dilahirkan dan juga keajaiban-keajaiban yang berlaku semasa Nabi dilahirkan. Okey, jadi sambung daripada pelajaran kedua, pelajaran ketiga ni adalah peristiwa selepas kelahiran Nabi Muhammad. Okey, apa objektif pada pelajaran ketiga ni? Objektif dia supaya murid-murid dapat mengetahui tradisi masyarakat Arab menyusukan bayi dia selepas kelahiran tu. Okey, pelajaran ketiga ni anak-anak boleh buka buku teks muka surat 20. Okey, boleh berpandukan daripada buku teks muka surat 20. Okey, tajuk kecil yang pertama adalah penyesuaian Nabi Muhammad. Seperti yang anak-anak tahu, Nabi Muhammad telah dilahirkan pada hari Isnin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Okay. Nabi Muhammad juga berasal dari Arab Quraisy, iaitu keturunan Nabi Ismail. Okay. Dalam tajuk kecil penyesuaian Nabi Muhammad ni, selepas Nabi dilahirkan, anak-anak akan mengetahui selain daripada ibu Nabi, iaitu Aminah, ada lagi 2 orang wanita Arab yang menyusukan Nabi Muhammad juga. Okey, selepas Nabi Muhammad dilahirkan, Nabi Muhammad ni disusukan oleh ibunya Aminah cuma selama 3 hari sahaja. Okey, selain daripada Aminah, berapa hari Aminah menyusukan Nabi? 3 hari sahaja. Selain daripada Aminah, ada 2 orang lagi wanita Arab yang turut menyusukan Nabi Muhammad. Orang-orang Arab pada ketika itu suka menghantar bayi mereka yang lahir kepada wanita-wanita Arab yang berada di kampung-kampung. Okey. Nama wanita Arab yang menyusukan Nabi selain daripada Aminah ialah, yang pertama Suwaibatul Islamiyah. Nama wanita yang menyusukan Nabi selain daripada Aminah, yang pertama Suwaibatul Islamiyah dan yang kedua Halimatus Sa'diyah. Okey, jadi 2 wanita ni, Suwaibatul Islamiyah dan juga Halimatus Sa'diyah, mereka adalah ibu susuan kepada Nabi Muhammad. Okey, kita tengok dekat sini sebab-sebab Nabi dihantar kepada ibu susuan. Kenapa Nabi Muhammad dihantar kepada ibu susuan? Tadi Ustazah dah kata dah, ibu susuan Nabi ada 2 orang, iaitu Suwaibatul Islamiyah. Dia menyusukan Nabi sekejap saja. Lepas tu Nabi ikut Halimatus Sa'diyah balik ke kampungnya. Ini lama. Nabi ikut Halimatus Sa'diyah ni lama. Kita tengok dekat sini. Kenapa Nabi dihantar kepada ibu susuan? Okey, yang pertama, Nabi dihantar pada ibu susuan ni sebab sudah menjadi tradisi masyarakat Arab pada ketika itu menghantar bayi mereka ke kampung-kampung. Sebab apa ya? Yang kedua tu sebabnya udara dekat kota Mekah pada ketika itu tidak sesuai untuk ibu yang menyusukan anak. Sebab itulah Aminah menghantar Nabi Muhammad kepada ibu susuan di kampung-kampung. Okey, yang ketiga, udara di kawasan perkampungan lebih bersih. Udara di kawasan perkampungan lebih bersih. Yang keempat pula,
supaya Nabi dibesarkan dalam persekitaran semula jadi segar, yang segar dan bersih. Okey, jadi dekat sini anak-anak, Nabi Muhammad dia punya masa menyusu tu lebih lama kepada ibu susuan. Nabi Muhammad lebih banyak menyusu pada ibu susuan dia. Okey, dekat sini yang paling penting sekali, anak-anak mesti mengetahui Nabi Muhammad mempunyai 2 orang ibu susuan. Saya ulang lagi sekali. Nabi Muhammad mempunyai 2 orang ibu susuan, iaitu Suwaibatul Islamiyah dan juga Halimatus Sa'diyah. Kenapa Nabi dihantar pada ibu susuan? Kerana pada ketika itu udara di Mekah tidak sesuai untuk anak-anak yang baru lahir. Okey. Sebagai tugasan pada minggu ini, Ustazah nak anak-anak salin 2 nama ibu susuan Nabi.